Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin was salihin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utamanya, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kepada kita kesempatan, masa dan ruang untuk sama-sama kita berada dalam rumah Allah ini, dan alhamdulillah dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah dan disusuli pula dengan kuliah maghrib pada malam ini. Dan malam ini adalah malam giliran saya untuk menyampaikan kuliah setelah kita tidak bertemu kurang lebih 2 ke 3 purnama ya. Tahun lepas atas tempat-tempat tugasan di luar. Baik, semua ada kitab Yang dah ada kitab, buka muka surat 10. Hadis kelima malam ni. Yang ada kitab lah, yang tak ada kitab boleh dengar. Muka surat 10 An Abi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. Ulang. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. Kita belajar bahasa Arab anggota badan Anfun, famun, lisanun, ainun, jabhatun. Jadi anfun ni maknanya hidung hidung, anfun. Apa kata Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kotor hidung seseorang dengan berlumuran tanah, maksudnya menjadi hina, kemudian menjadi hina pula, dan kemudian menjadi hina pula, hina di atas kehinaan bagi seseorang yang sempat menemui seorang daripada kedua ibu bapanya atau kedua-duanya ketika mereka sudah tua, lalu ia tidak dapat berbuat bakti kepada mereka yang akan melayakkannya menjadi penghuni syurga. Jadi malam ni tuan-tuan dan puan sekalian, fokus tajuk kita bukanlah cerita pasal wabak coronavirus ataupun influenza A ataupun wabak denggi yang kian parah di sekitar Putra Perdana ni. Tapi fokus kita malam ni adalah berkaitan dengan berbakti kepada dua ibu bapa. Tuan-tuan sekalian, Nabi mengumpamakan kerugian
satu benda yang sangat rugi. Nabi ulang 3 kali perkataan kehinaan demi kehinaan demi kehinaan. Yang Nabi kata hidung ni berlomok dengan tanah penuh. Perumpamaan kehinaan yang Nabi ulang 3 kali bagi mereka yang tempat jumpa mak bapak last ni baru nak buat baik dengan mak bapak. Maka Nabi kata rugi, hina orang macam ni. Kerana apa? Kerana kelayakan dia untuk masuk syurga tu mungkin tipis. Nak habaq kata tuan-tuan sekalian, kesempatan masa, kesempatan umur yang ada. Sebab kita dalam Dewan Kuliah Masjid ni semua dah merasai level-level situasi tahap kita sebagai seorang anak ketika dahulu kala bayi. Kita membesar menjadi kanak-kanak, membesar menjadi remaja, membesar lagi menjadi dewasa, kita berkahwin, ada anak bini semua. Bahkan kalangan kita hari ini di depan saya ada yang sudah menjadi atuk dan tok wan. Bah mungkin juga yang dah ada cicit. Jadi semua dalam dewan ni, level-level tahap-tahap tu. Dan kita juga sudah mengalami pengalaman-pengalaman hidup daripada kita bayi, kita dilahirkan, kita merangkak, kita berlari, berjalan, berlari, sehinggalah boleh naik motor, bawa kereta, bawa lori, bawa bas, bawa feri, bawa kapal terbang, semua. Sehinggalah kita sekarang kehilangan kudrat kerana ketuaan. Baik. Jadi sekarang tuan-tuan, dalam konteks kita sebagai ibu bapa, mungkin kita mengharapkan sesuatu daripada anak kita. Cuma malam ni kita nak bawa diri kita dalam ni, malam ni sebagai anak. Sebagai anak yang mana yang ada mak bapak, kita buat sesuatu. Saya akan hurai kejap lagi pengorbanan atau kebaktian yang boleh kita buat, sama ada mereka sudah hidup, telah hidup, sedang hidup, ataupun mereka telah meninggal dunia. Jadi peluang tu ada. Maka malam ni letakkan diri kita sebagai anak. Kalau mak dan ayah sendiri tak ada, mungkin mak mentua, bapak mentua kita masih ada. Macam saya tak ada, mak arwah mak meninggal waktu saya form 2, 14 tahun. Kira yatim piatu lama dah lah. Ayah tu waktu dah 20 lebih lah umur, 27, 28 gitulah. Jadi maknanya yang ada mak mentua lah ni. Jadi ruang dan peluang yang ada sampai Nabi kata dalam hadis yang lain, redha Allah itu terletak pada redha ibu dan bapa. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi ulang sebut ummuka 3 kali, menunjukkan bahawa penghormatan, pengihtiraman kepada mak bapak itu letaknya di tahap yang tertinggi. Bahkan ulama sepakat menghukumkan berbakti itu adalah wajib. Bukan sunat muakkad, wajib. Baik. Kita lihat malam ni, kok-koklah kita masih ada peluang untuk kita melaksanakan apa-apa yang masih ada, sisa masa yang ada pada kita hari ini, bagi umur yang ada, bagi kudrat yang ada, bagi keuangan yang ada. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Baik. Lihat keterangan hadis. Berbakti kepada ibu bapa adalah di antara perkara yang sangat dituntut di dalam agama. Allah Ta'ala meletakkannya di tempat kedua setelah kita beribadat kepadanya, seperti firman-Nya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maksudnya, dan Allah telah memberikan keputusan supaya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, yang kepada Allah, dan hendaklah kamu berbuat bakti kepada kedua bapa. Tuan-tuan, ayat ni dia habaq kat kita, lepas sembah Allah kena buat baik pada ibu bapa. Nampak tak level tahap tu, kategori. Allah letakkan penghormatan yang begitu istimewa kepada mak bapak. Suruh kita buat baik. Jadi hari ini kadang-kadang kita tidak mengetahui bahawa kadang-kadang tindakan kita ialah mak ayah kita yang jadi mak ayah. Tahulah kadang-kadang
lebih menyimpan rasa di hati kan tentang sikap anak-anak. Dan kita anak-anak pula rasa aku dah buat sebaik mungkin dah. Tapi kadang-kadang yang kita buat sebaik mungkin tu mungkin mak masih lagi berkecil hati. Wallahu a'lam. Betul tak? Sebab kita tidak dapat nak tanya bila dah dewasa kan, terutama bila mak dah semakin meningkat usia. Dia datang penyakit Alzheimer, penyakit kelupaan. Yang ini semua menguji kita yang menjaga. Kawan saya tuan-tuan, anak murid Syekh Nuruddin, hebat pelajar Azhar. Dia orang ni kira genius lah, pelajar-pelajar tu yang genius. Kira kalau balik ke Indonesia, mereka ni tahap mufti, ilmu mereka hebat. Dia dengan bini dia duk berebut, adik-beradik lain berebut untuk jaga mak mentua. Tuan-tuan, saya jangan dengar kisah adik-beradik berebut nak jaga mak. Jangan dengar. Hak duk dengar, hak duk dengar ni hak jenis penggiliran. Hang jaga lama sikit, hang jaga lama sikit. Aku nampak tak tuan-tuan? Tapi hak saya duk tengok ni, hak kawan ni, hak yang hebat-hebat ni berebut nak jaga mak. Ni mak mentua. Jadi dia kata bukan apa Ustaz, kalau dapat bela mereka ni sampai mereka mati di rumah kita, satu pengorbanan yang cukup besar pahala pasal mereka baca hadis ni, pasal mereka mengaji hadis ni. Jadi bagi kita yang duduk di bandar kan, mak ayah kita di kampung, peluang cerah pada siapa? Pada adik-beradik di kampung. Abang kita hak sulung lah, hak jaga rumah. Peluang cerah untuk dia buat baik pada mak bapak. Level kedua Allah muliakan selepas menyembah Allah dalam ayat ni. Maka sebab itu satu ketika Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Ali, tak silap saya kisah ni, Sayyidina Ali tanya pada Nabi, ni aku tak ada apa nak beri kat mak bapak aku, kira tak ada harta lah. Maka Nabi kata, hendaklah kamu taat, dengar katanya dan jangan kata atau atau menidakkan arahannya. Cukup itu, kata Nabi, sebab kamu tak ada apa-apa nak bagi. Jadi bila kita dengar cerita ni tuan-tuan sekalian, banding yang kita hari ni di Putra Perdana, yang mungkin kita kata pendapatan kita alhamdulillah cukup makan pagi, petang, breakfast, lunch, dinner, boleh kata cukup lah. Ada yang susah-susah lah. Tapi rezeki yang Allah berikan kepada kita, kalaulah kita dapat jadikan, memang ada yang bagi, saya tahu. Cuma kadang-kadang mak bapak ni bila kita balik kampung, duit ni mereka tak heran sangat. Duit getah mereka pun banyak. Duit padi mereka hak duk menuai pun banyak. Mereka nak apa? Mereka nak kita balik. Kawan isi saya seorang ni bagus, saya tak nak jumpa. Tiap-tiap minggu balik, duduk kubur panjang. Dia duduk di Negeri Sembilan ke Melaka, saya tak tahu. Boleh katakan setiap minggu balik, pasal ayah dia sakit. Kita tak tahan dengan jam, dengan tol. Walaupun dengar tol 18%, tak tahu lagu mana cerita. Tapi dia balik tiap-tiap minggu tuan-tuan. Ayah dia sakit. Suami ni, suami isteri lah. Tak dapat bayangkan mereka sanggup balik setiap minggu tu dengan letih perjalanan Melaka ke Kedah ke Buah Panjang tu. Bukan dekat tuan-tuan, 5-6 jam juga. Tambah cuti raya Cina ni mau makan 12 jam. Kalau berzikir tu tak tahu dah berapa puluh ribu dah dapat tu tapi mungkin menyumpah banyak lah kot sebab jam kan. Tapi saya nak ceritanya ni hak mereka-mereka yang begitu rasa bertanggungjawab. Sebab dia dua beradik, seorang duduk di kampung, dia duduk di sini, maka dia sanggup balik setiap minggu. Dia kata kat dia, hang dah jaga tiap hari, lah ni aku balik jaga hari minggu. Ini contoh-contoh yang saya lihat depan mata. Hak mana hak yang berlaku, yang berbakti saya katakan ni, sanggup habis masa, habis minyak tol, mata-mata balik jenguk sekejap. Yang ni yang mungkin kita kalah nak buat tuan-tuan, termasuk saya sendirilah. Walaupun mak mentua kan, tu kadang-kadang paling ada masa sedikit lari balik.
Tak pun tak apa, tidur semalam, 2 malam, dia seronok. Kan dia nak duit sangat, tapi dia seronok, kita balik. Ni hak jenis mak mertua atau mak ayah kita yang tak mau duduk dengan kita ni. Ada hak macam tu kan, dia tak suka duduk. Dia duduk di kampung juga. Kita kena balik. Jangan ikut kita lah. Tak mau tak mau duduk kita, sudah lah, aku tak mau balik. Jangan gitu. Nampak tuan-tuan? Nabi kata Sayyidina Ali, kalau hang tak ada apa nak bagi kat mak, cukuplah hang dengar cakap mak dengan ayah hang, jangan engkar. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita renung balik, orang yang Nabi ulang 3 kali ummuka, ummuka, ummuka. Sebab mak yang mendidik anak yang bela anak daripada kecil, baby tu, terperasan tak? Bila bayi tu keluar daripada perut, dia menangis. Kan? Menangis sebab keseorangan. Dia rasa keseorangan. Tapi bila mak dia dakap dia, dakapan seorang ibu, dia berhenti menangis tak? Berhenti. Ini peranan mak ni. Masa ni bapak relax kan, bapak duduk kat luar ni, luar bilik bersalin lagi. Duduk main handphone apa semua kan. Teman bini baguslah. Nampak? Kemudian ibu tadi menyusukan baby tadi. Rezeki. Maka bayi yang diam tadi rasa tenteram. Kemudian diberi makan susu ibu pula, rasa kenyang. Diam dia, seronok dia. Ni yang dikatakan antara tugasan-tugasan pertama seorang ibu melahirkan anak yang ramai orang tak nampak, tak kenang dan tak hargai. Sebab menganggap ia rutin biasa, tugas biasa. Tuan-tuan sekalian, baru ni main di rumah saya 2 orang lah. Jadi agak-agak orang jenis berada lah. Jadi kemudian abang tu, yang laki-laki tu tanya ubat apa nak bagi tolong dia kata adik dia. Jadi adik dia kena stroke. Saya kata bawa lah mai kita tengok macam mana. Dia kata tak boleh Ustaz. Pasal apa? Adik saya duduk di rumah orang tua-tua. Ni hak berusia 50-an ya. Saya kata anak-anak tak bela ke? Kau tak mau bela Ustaz. Saya duduk ulang pergi tengok rumah orang tua-tua. Allahu Akbar. Ni hak berlaku depan kita. Jadi bertuah mereka yang masih ada anak dan anak yang masih kita kata duduk tengok kita. Maka kita ni dalam konteks malam ni kita sebagai anak, sebab mungkin ada hari lain kita nak cerita kita sebagai mak bapak pula. Ni kita ni seboleh mungkin tuan-tuan sekalian ada kelapangan masa, kelapangan waktu, walaupun sehari sekejap boleh balik jenguk, makan nasi dengan mereka sekejap, dah cukup dah mengembirakan hati mereka. Itu yang penting pun, menggembirakan mereka. Sebab bagi mereka, duit dia pun tak nak sangat pun. Ya, dah tua-tua dia nak ibadat, cuma dia nak seronok anak-anak balik tengok dia. Begitu. Oleh kerana itu, bakti kepada dua ibu bapa sudah menjadi suatu perkara yang sangat lumrah masyarakat Islam dan telah difahami oleh semua lapisan masyarakat Islam dan oleh lapisan masyarakat yang masih belum kehilangan nilai kemanusiaan yang murni. Tuan kitab ni hurai mendalam ya. Dia kata dalam masyarakat yang belum kehilangan nilai kemanusiaan yang murni. Sebab mungkin sampai satu tahap anak-anak mampu menjaga. Tapi bila sampai satu tahap yang kedua, dah sampai ke tahap nyanyok, perlu diangkat, berak perlu dibasuh. Tahap ini menguji kita anak-anak. Cukup menguji tuan-tuan. Ingat cukup menguji. Kesabaran teruji di sini. Sebab itu bila Allah sebut dalam Quran, wa basyiris sabirin, kabar gembira bagi orang yang bersabar. Tak ada kesan kemanisan yang akan kita peroleh melainkan kesabaran. Kemarin saya pergi majlis taklimat anak saya di Mahat Tahfiz Kelang, Kak Fendi. Mahat Tahfiz Kelang tu dia cerita bagaimana mereka dapat
bangunan tu, bangunan yang tuan-tuan lihat Wisma Hafiz dekat Pekan Kelang tu. Wisma itu pada asalnya kepunyaan Cina. Okey besar sebab bawah tu ada bank sewa, ada klinik. Cina ni tadi tuan-tuan, belum meninggal, dia berwasiat pada anak dia, 2 orang anak jantan dia. Ni duk berebut, bini 2 kot, bini 3 tu duk berebut. Baru saya tahu Cina boleh kahwin lebih daripada 1. Baru tahu. Maka bapak ni wasiat, dia kata, bila aku tak ada, bangunan ni hang kena jual kepada Hafiz. Nilai bangunan tu tahun 83 2 juta. Tu Wisma Hafiz yang semua tu. Yang ada bank nasional kan, jalan nak ke sebelum jabatan ke Pekan Kelang. Jadi Ustazah Asma cerita, nak korek duit mana 2 juta. Depa memang nak jual dengan dia sebab itu wasiat. Nilai mungkin lebih lah. Maka carilah bank buat pinjaman. Akhirnya bank CIMB setuju dengan bayaran bulanan 15,000 sebulan. Tak apalah, pendekkan cerita, dapat mereka beli. Dalam kawasan tu juga ada sebuah gereja. Atas dia tak jauh dengan tepi sungai tu, ada dalam kawasan juga kompon yang sama. Jadi budak ni dah hafal Quran. Gereja dah. Jadi ustazah ni doa mudah-mudahan terbuka hati orang ni nak jual kat mereka juga sebab kawasan dekat kan. Kadang-kadang ganggu budak-budak nak hafal Quran. Dengan izin Allah, padri itu jumpa dia. Dia kata, ustazah, kami nak pindah lah. Tak mahu duduk, ustazah ambil lah bangunan ni. Jual. Harga taklah, maknanya boleh beli dengan harga yang taklah mahal sangat. Maka seluruh kawasan itu menjadi hak milik Hafiz. Saya nak cerita di sini bagaimana kesabaran Ustaz Effendi dengan Ustazah Asma ini. Dia kata tahun 83 mereka ambil bangunan tu, sabar bayar cari duit yang akhirnya sekarang settle bayaran, bahkan dia kata di refinance mula untuk pembelian ataupun kemudahan pelajar-pelajar asrama. Barakah Quran yang dihafaz oleh budak-budak. Poin ialah poin kesabaran tadi. Begitu juga kalau kita balik pada tajuk ni, kesabaran kita menjaga mak ayah. Saya sini walaupun kita duduk sini, ada masa balik waktu ayah sakit dulu, tempat basuh perak ayah kita basuh. Sebab dalam keadaan dia dah uzur, dah nyanyok, dia berak merata. Time saya balik kampung, saya buat. Kita buat. Basuh, kosok dia semua, angkat dia. Mana yang kita mampu buat. Pengorbanan terakhir kita sebab kita kerja di sini. Peluang yang ada itu je lah. Maka malam ni tuan-tuan sekalian, kita mengaji bab ni yang masih ada mak ayah. Jangan rasa jijik, rasa kotor, buat. Sebab ini barakah yang Nabi sebut. Peluang, kelayakan untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita lihat syurga itu banyak pintunya. Banyak pintunya, 7 pintu. Boleh jadi orang ni masuk syurga dengan pintu ini, asbab kebaikan ini yang dia buat. Boleh jadi dia masuk syurga ini dengan pintu ini, asbab kebaikan ini yang dia buat. Mungkin asbab sedekahnya banyak, jariahnya banyak. Mungkin sebab dia banyak bela anak yatim. Mungkin sebab dia banyak berbakti pada ibu bapa. Mungkin sebab dia banyak berjuang pada jalan Allah. Sebab dia berdakwah banyak. Jadi banyak faktor-faktor yang membolehkan kita layak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini antara salah satu dari faktornya. Ya. Sebab itu mak bapak ini mereka syukur yang Allah panjangkan usia mak bapak untuk membesarkan kita. Syukur sangat. Sebab ada di sana Allah uji dengan kematian ibu bapa di usia yang kecil. Nampak ya? Contoh macam saya, bila form tu mak dah tak ada, kita hidup tanpa kasih sayang seorang ibu. Jadi kehidupan kita walaupun saya nak bongsu, tapi bila dah tak ada tempat bermanja, maka hati tu jadi keras tau. Jadi keras hati. Dia boleh hadapi, buat kerja, nak manja tak boleh sebab tak ada mak. Maka beruntung mereka yang ada mak, yang masih ada mak hingga hari ni, ada tempat bermanja.
Sebab itu dugaan bagi setiap orang tak sama. Allah uji tak sama. Maka ruang dan peluang yang ada pada kita pada hari ini, pada malam ini, pada saat dan ketika ini, tuan-tuan, ada ruang dan peluang dapat berbakti, balik buatlah apa yang boleh dibuat. Mak suka makan tom yam, masak tom yam. Balik tanya mak ayah nak makan apa? Saya nak masak. Walaupun kita tak pandai masak sangat pun. Tengoklah buku resipi ke apa benda kan. Kalau dia nak berjalan, bawa dia berjalan. Jangan kita gunakan alasan kesibukan. Sebab ini ramai anak-anak yang guna alasan ni. Sebab Nabi kata bila dah last kita dapat jumpa nak buat baik, waktu tu Nabi sebut dalam hadis ni, kita menjadi hina. Menjadi hina. Sebab yang dah tahu malam ni tuan-tuan mengaji, dah tahu kan. Jangan tangguh. Tak tahu tak apalah. Lihat tahu malam ni. Bila kita mengaji hari ni, kita dah tahu malam ni. Jangan tangguh. Biar yang hak tangguh tu hak tak tahu apa, baru tersedar. Kadang-kadang merajuk mak ayah keluar tu, pergi pekan, Kuala Lumpur kerja, tak balik-balik. Merajuk. Allah kan suka merajuk orang banyak. Nampak ya? Baik. Kita semua maklum bahawa ibu bapa telah banyak berusaha payah dalam memelihara anak. Rasanya tidak dapat dibilangkan banyak mana kesusahan yang telah mereka korbankan dalam memelihara anak. Di samping sangat banyak pula yang telah dibelanjakan untuk keperluan anak-anak mereka. Maka adalah sangat wajar seseorang anak mengenang jasa baik orang tuanya, apakah lagi di saat mereka berdua berada dalam usia yang sangat tua, yang lemah segala-galanya, di mana mereka sangat mengharapkan bantuan orang lain. Yang ni yang kita kalah ni tuan-tuan ya. Kita yang bekerja ni lah yang kita kalah. Surrender. Sebab kita tak boleh nak bagi komitmen full kepada mak dan ayah kita. Walaupun ada di kalangan kita yang sanggup berhenti kerja untuk menjaga mak dan ayah. Tabik kita pada mereka yang macam ni. Susah payah. Sebab bila dia kenang jasa. Sebab tu orang tua kata, mak ayah boleh bela anak 10 orang. Tapi anak 10 orang belum tentu boleh bela mak ayah 2 orang. Nampak? Jadi, kita yang jadi anak ni tuan-tuan, jangan duk mengira sangat kalau kita ada adik-adik yang lain, jagalah, inilah. Kalau kita mampu buat, kita buat. Nampak tak orang bela, tak apa aku bela. Kan mengira kan, babak aku ni mai pekat dia kira, ni kerja ni aku nak kena pergi overseas. Memanglah itu ujian. Tuan-tuan ambil peluang yang saya cerita di awal tadi. Yang awal tadi, berebut nak jaga mak ayah. Bukan senang, berebut. Jadi kita kalau boleh buat lagu tu, berebut usaha untuk kita jaga mak ayah. Baik. Kita duk cerita pada awal kuliah sampai ke sekarang ni lebih kepada dalam keadaan mak ayah kita yang sedang hidup. Kalau mak ayah kita tak ada, apa kita nak buat? Apa boleh kita buat? Maka ulama menggariskan beberapa perkara yang boleh kita buat. Sebab itu kadang-kadang bila kita kenang balik, kalau kata-kata bolehlah kalau diundurkan putaran dunia, macam lagu sebuah kumpulan, saya dah lupa kumpulan apa. Dia kata andainya aku dapat undurkan putaran dunia. Sebab nak patah balik, nak berbuat baik kepada bapa. Dan sekarang ibu bapa dah tak ada. Jadi kita nak buat macam mana? Ulama bagi beberapa perkara panduan untuk kita buat tuan-tuan sekalian. Yang pertama, jadilah anak yang soleh. Awaladin solihin yad'ulah. Tuan ya? Itu saranan Nabi bila kita mati, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salas. Kan bila kita mati, 3 benda yang kita tinggalkan. Yang boleh jaga kita, sedekah jariah atau ilmu ataupun anak yang soleh. Mungkin mak bapak tak dapat nak tinggalkan kita, tapi kita tersedar malam ni. Terdengar kuliah, aku tersedar, aku nak bentuk diri aku menjadi anak yang soleh. Kita kena berubah. Jadi bila dah jadi anak yang soleh, apa boleh kita buat tuan-tuan sekalian? Banyak benda boleh kita buat. Satu hari Nabi sebut,
bacalah kamu Quran, niatkan sedekah kepada orang tuamu. Sedekah pahala. Jadi kita ambil, katalah nak baca surah Al-Mulk, Allah Tuhanku, aku niatkan pahala surah yang Al-Mulk yang aku baca pada malam ini, hadiahkanlah kepada ibu dan ayahku yang telah meninggal dunia. Niat lagu tu lah, kena niat lah. Niat. Kita pun baca habis. Tak kira surah apa lah tuan, Quran, apa-apa ayat, apa-apa surah. Kalau yang fadilat tu lebih, Al-Ikhlas fadilat lebih, baca Al-Ikhlas. Yasin fadilat lebih, baca Yasin. Nak paling bagus, baca sebuah Quran terus. Niatkan pahalanya kepada orang tua kita. Sebab itu tuan-tuan, yang kita duk buat tadarus Quran bulan puasa kan. Kalau hak faham kan, tuan-tuan kena ingat, kita duk buat tadarus Quran, kita duk mengaji kan. Aku tak tahu mengaji tadarus Quran kat masjid. Kain pelekat apa lain dah aku dapat. Cuba kita tengok balik, kita terus setiap tahun tu kita niat untuk kita kan untuk orang lain. Hak yang ni tuan-tuan kena tengok balik. Kebanyakan kita takut lupa. Kita buat untuk kita saja. Kesian orang tua yang dah meninggal. Kesian mak ayah dah meninggal. Tahun ni kita niat tadarus pahala, mungkin kita niat sedekah kepada ayah. Tahun depan kat mak pula. Tahun depan lagi mungkin ada adik kita yang meninggal, abang kita yang meninggal, hadiah kat mereka pula. Special khas untuk bulan Ramadan, untuk tadarus. Hak kita siang, kita baca lain untuk pahala kita. Yang kita dah baca banyak time, banyak masa dibutuhkan kan bulan puasa. Jadi lepas mengaji malam ni tuan-tuan dah boleh buat planning dah. Niat tu, niat buat baik, pahala dah dapat tuan-tuan. Niat nak buat baik, pahala dah dapat. Kita buat garisan, buat plan sikit, tulis kat whiteboard kat bilik kita ke kat rumah kita. InsyaAllah Ramadan 1442 Hijrah. Tadarus malam, pun nak hadiah pahala bacaan kepada arwah mak dan ayah, ibu dan ayah, kalau dua-dua dah meninggal lah. Yang kita baca siang untuk kita, atau mungkin ada adik kita ke, abang kita ke, mak belakang kita ke, ikut suka nak hadiah pada siapa. Mereka mengharapkan pahala doa daripada kita. Boleh buat ya, ni ulama gariskan begitu. Jadilah anak yang soleh. Yang kedua, eratkan silaturahim sesama kaum kerabat. Ni adik-adik duk kelai ni banyak. Kami duk handle berbanyak. Tak tegak siapa. Pelik lah pelik. Kelai bab pusaka. Mungkin bendang kakang kera, kelai tak cakap. Adik-adik. Ulama kata antara cara nak berbakti kepada mak ayah kita, eratkanlah hubungan silaturahim sesama adik-beradik kita. Maka sebab itulah tak boleh pun setahun sekali time raya pi kunjung-kunjung. Depa tak rumah kita tak apa, kita pergi rumah depa. Kita yang buat. Pergi ziarah, salam, minta maaf. Air dicincang tak akan putus. Kan? Pepatah tersebut. Air dicincang tak akan putus. Dah sebutlah. Hubungan darah tuan-tuan, hubungan darah tak akan putus. Benci macam mana pun, tak suka pun, tetap darah daging. Dia ada masa buat. Eratkan silaturahim. Sama ada kita jumpa kenduri kenal. Sebab tu kalau boleh kenduri adik-beradik ni balik, jangan tak balik. Jangan kata cuti payahlah tuan-tuan. Nuri abang kita balik. Nuri pak belakang kita balik. Ni nak eratkan silaturahim. Sebab tu dalam bab lain, memenuhi jemputan itu adalah wajib. Kan kita mengaji kan. Tak Misbah pun cakap baru ni. Terberkait tu, berkait hadis tadi dengan hukum ziarah, memenuhi jemputan, eratkan hubungan muslimin dan muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama yang ketiga? Yang pertama, jadilah anak yang soleh. Yang kedua, eratkan silaturahim sesama kaum kerabat. Yang ketiga, kata para ulama, memohon ampun dan rahmat untuk mereka. Memohon ampun dan rahmat kepada mereka.
Sebab itu jangan kita lupa berdoa, Allahumma ighfir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita bila jadi imam, kita akan baca dengan cara jamak, Allahumma ighfir lana zunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara atau kama rabbayani shaghira. Ikutlah. Baik. Doa-doa yang kita baca setiap waktu dan ketika, terutama selepas solat. Jangan tinggal. Solat apa pun. Ni, benda ketiga yang boleh kita buat. Dah kita nak jadi anak soleh, tak apa nak payahlah aku ni. Susah. Nak eratkan adik-beradik, aku duduk jauh, susah nak balik semua. Maka yang ketiga ada pilihan, iaitu kita berdoa kepada mak ayah kita. Keampunan bagi mereka. Ya, mudah-mudahan dengan doa itu mereka dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan diringankan siksaan di dalam kubur. Baik. Anak yang soleh selalu berbakti terhadap orang tuanya ketika masih hidup dan selalu berdoa untuk mereka apabila mereka telah mati. Ibu bapa adalah anak kunci syurga. Maka hendaklah kita jaga anak kunci itu dan jangan sampai kita sia-siakannya. Kata tuan kitab ni, mak bapak kita ni merupakan anak kunci syurga untuk kita layak masuk ke tidak. Maknanya kunci, anak kunci. Jadi kalau anak kunci ni kita tak jaga, bagi hilang, tak pandai nak guna, letak salah tempat, yang akhirnya ruginya kita. Ruginya kita tak dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kehidupan kita, tuan-tuan, sebagai kesimpulan, ada hubung kait peraturan hidup, hubungan darah, keturunan demi keturunan daripada Nabi Adam AS hinggalah kepada kita hari ini, hinggalah kepada generasi akan datang. Hubungan pertalian darah tu bertali arus begitu sampai kita meninggal, sampai hari kiamat, tidak terputus. Begitu juga dengan pahala. Pahala dia mengalir begitu, mengalir. Selagi mana ada orang yang mendoakan, selagi mana ada orang yang membacakan Quran, selagi mana ada orang yang berselawat, berzikir, bertasbih, bertahmid, semua benda. Jadi ambil peluang dan ruang waktu yang masih ada dalam hidup kita yang akan datang ini, tuan-tuan sekalian, berbaktilah kepada ibu bapa kita yang masih ada, yang masih ada, balik jenguk mereka, buat apa yang boleh kita buat, takkan mereka gembira. Dan bagi yang mak bapak yang dah tak ada, maka rajin-rajinlah baca Quran untuk mak ayah kita, niatkan pahala untuk mereka, bersedekahlah untuk mereka, dan paling koman pun berdoalah untuk mereka. Jangan tinggal. Sebab tanpa mereka kita tidak wujud di dunia ini. Ingat itu je. Tanpa mereka kita tidak wujud di dunia ini. Tak dapat hidup udara segar, tak dapat makan KFC, tak dapat makan McDonald. Tanpa mereka wujud. Oleh sebab itulah segala jasa dan pengorbanan mak ayah kita yang selama ini mungkin kita terlepas pandang, terlupa nak kenang. Jadi malam ni kita dah mengaji, kenangkanlah. Buatlah dalam ruang lingkup kemampuan kita, apa yang kita mau buat, kita buat. Sedekah ke, baca Quran ke, berzikir ke, balik jenguk dia orang ke, ziarah kubur mereka ke, atau apa saja yang boleh kita buat. Yang penting niat pahalanya itu adalah untuk ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Sekarang itu dulu untuk kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah lain waktu ketika kita berjumpa lagi. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tidak baik itu datang daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.